Astagfirullah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Amati Tuan Imam, Tuan Bilal, Surah Jawatan Kuasa Masjid, mimpin masyarakat setempat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih lagi mengekalkan rasa fitrah dan juga keimanan kita melalui kesungguhan, bahkan keringanan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan solat maghrib secara berjemaah dan bermacam-macam lagi ibadat kebaikan-kebaikan yang lain, yang apabila dengan nikmat fitrah dan juga keimanan tersebut, apabila kita melakukan ketaatan, kebaikan, ibadat, kita akan rasa tenang, kita akan rasa lapang, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kekalkan perasaan dan nikmat ini kepada kita sampailah kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan yang sama. Sudah tentu kita sangat mengharapkan supaya kita tidak diuji oleh Allah, iaitu tidak ada rasa nak lakukan kebaikan, bahkan apabila kita melakukan ketaatan pun tidak ada rasa apa-apa, kerana dikhawatiri Allah Ta'ala sedang menguji untuk perlahan-lahan menarik nikmat iman tersebut. Bahkan na'udzubillah, kita pula rasa selesa, kita pula rasa lapang apabila melakukan kemaksiatan dan dosa kepadanya. Jadi insya-Allah kita sambung kembali perkongsian kita berkaitan kitab Iman dan Kehidupan karya Fadilatul Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Baru-baru ni masa pesta buku, teman-teman kita tunjukkan bagaimana usaha untuk mengumpulkan karya-karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah berhasil, yang disusun dalam satu ensiklopedia, Al-Mawsu'at Al-Qaradawi, yang keseluruhannya lebih daripada 130 jilid. Memang itulah dipanggil karamah alim ulama. Tulisan mereka sangat banyak, walaupun usia mereka tak jauh beza pun dengan usia kita. Cumanya bila cek bahagian harga tu terkejutlah. Tak silap saya, jumlah keseluruhan buku tu kalau nak beli, harga dia RM21,000. Itu kalau beli kat sana lah. Saya tak ingat cetak kat mana. Kalau bawa masuk Malaysia, tak tahu nak tambah berapa lagi. RM21,000 plus minus RM30,000 lah. Itu belum terjemah dalam bahasa Melayu lagi tu. Kalaulah 100 lebih jilid dalam bahasa Arab, rasa-rasa kalau terjemah dalam bahasa Melayu mau 200 jilid lah tu. Baik, itu adalah
usaha yang wajar dipuji supaya karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi boleh dimanfaatkan oleh kita semua. Malam ni kita kongsi sedikit berkaitan topik iman, membuktikan pengaruhnya di pelbagai lapangan. Cuma bila saya cek balik baru perasan kita punya perkongsian ni kejap muka surat depan, kejap muka surat belakang, jadi tak berapa teratur sikit. Jadi malam ni sambung pada muka surat 203. Bagaimana iman? Walaupun kita kata iman ini kita tak boleh nilai, tak boleh kita nak nilai iman seseorang. Lepas mayang tadi tu, macam mana nak tahu iman kita bertambah ataupun naik? Kita boleh rasa, tapi naik banyak mana? Kalau turun banyak mana? Memang kita tak boleh nak nilai, tetapi kita boleh lihat melalui pembuktiannya terhadap amalan-amalan yang dilakukan dalam kehidupan. Hari ini kita akan mulakan dengan bicara berkaitan iman dalam soal menunaikan kewajipan harta benda. Kata pengarang, setiap negara dan pemerintah memiliki peraturan iaitu mengenakan cukai kepada rakyat. Sama ada tujuannya untuk menutupi keperluan perbelanjaan negara ataupun untuk membantu supaya kepentingan rakyat mampu dilunaskan. Cukai ini kalau terjemah dalam bahasa Arabnya zakat, itu pun sebenarnya cukai Islam lah. Begitu jelas diperguna dan kepentingan terhadap pemungutan cukai, tetapi masih lagi ramai yang mencari jalan dan cara supaya tak perlu bayar ataupun bayar kurang daripada jumlah yang sepatutnya. Bahkan untuk mendapatkan pengurangan tersebut, maka ada dalam kalangan kita yang tergamak ataupun tidak segan silu memberikan rasuah dan macam-macam lagi kita panggil perkara yang tak baik yang dibuat hanya semata-mata kerana tak nak langsaikan cukai tersebut. Sama ada cukai yang wajib di peringkat keduniaan yang telah ditetapkan oleh perintah, apatah lagi cukai yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Sebab itu kata pengarang, bandingkan dengan zakat dalam ajaran Islam. Suatu pembayaran harta benda yang diwajibkan atas dasar keimanan, sehingga merupakan suatu ibadat daripada aspek harta. Zakat dibayar oleh orang beriman dengan hati yang ikhlas, bahkan dengan kejujuran, dan sudah tentu dengan sepenuh rela hati. Kerana apa? Kerana di atas dasar keimanan. Sebab itu kata beliau, ada yang bersedia memberikan lebih banyak daripada apa yang diwajibkan. Kerana apa? Kerana percaya apa yang diberikannya untuk menunaikan kewajipan kepada Allah, itulah yang kekal. Sedangkan apa yang ada di tangannya boleh jadi hilang ataupun lenyap tanpa diduga. Maka ini adalah satu perkara yang wajar kita berikan perhatian apabila keimanan itu telah memenuhi jiwa seseorang. Maka soal zakat, terutamanya melibatkan harta yang banyak, dia tak ada masalah. Zakat fitrah yang kita kata jumlah dia taklah banyak pun, kita tunaikan, tetapi dengan keimanan kita, zakat yang jumlahnya boleh jadi ribu, boleh jadi puluh ribu pun tetap kita laksanakan tanpa culas. Bahkan biasanya kita sanggup bayar lebih. Kerana apa? Kita tahu keberkatan terhadap rezeki itu ada. Malanglah bagi orang yang cukai hak sedia ada, rajin bayar tapi zakat tak nak bayar. Bahkan sebenarnya kita boleh faham, bayarlah zakat tu supaya apa? Dapatlah pelepasan cukai. Maka itu adalah sifat dan sikap orang beriman. Maka dimulakan dengan mendatangkan satu contoh
yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bagaimana perilaku para sahabat dalam membayar zakat. An Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu qala ba'asani Nabi sallallahu alaihi wasallam musaddiqa ay jabiyan lizzakah famarartu birajulin falamma jama'a li malahu minal an'am lam ajid alayhi fihi illa ibnata makhadin faqultu lahu adi ibnata makhadin fa innaha sadaqatuka faqala zaka ma la labanun fihi wala zahrun ay la yaqdiru ay yurkaba wa yuhmala alayhi walakinna hazihi naqatun fatiyatun azimatun saminatun fakhuzha. Kata Ubay bin Ka'ab, aku diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengutip zakat, amil zakat. Maka ketika mana aku menjalankan tugas ini, aku bertemu dengan seorang lelaki yang sepatutnya aku pungut zakat hartanya. Maka setelah dikumpulkan semua ternakannya, maka menurut pandangan aku, dia hanya berkewajipan membayar zakat dengan nilai bintu makhad. Apa itu bintu makhad? Iaitu seekor unta yang muda. Zakat ternakan adalah dengan bayar dengan ternakan lah. Maka aku pun sebutkan kepada lelaki itu, berikanlah zakat engkau dengan bintu makhadin, kerana hanya itulah zakat yang wajib bagi engkau. Apa jawab lelaki tadi? Unta yang seperti itu tak ada susu dan belum boleh ditunggangi lagi. Maksudnya tak puas hati, kena bayar zakat tu sikit sangat, tak puas hati. Ada orang macam ni hari ni. Biasanya kita kata alhamdulillah bayar sikit kan. Tetapi sahabat ni dia tak puas hati. Kerana apa? Kena bayar jumlah yang sikit. Maksudnya bila ambil zakat kata berapa ringgit? RM10. Takkan RM10 je? Untung banyak ni. Lebih kurang macam tu lah. Jadi sahabat ni dia kata apa? Takkan aku nak bayar zakat banyak tu je. Kata dia, inilah seekor unta yang muda. Maksudnya tadi tu bintu makhad tu lagi muda. Yang ni dia kata apa? Muda. Maksudnya dah besar sikit. Bahkan dia adalah yang besar, dan juga gemuk, dan ada susu, boleh dikendarai. Maka ambillah unta ni. Kalau kita jadi ambil zakat macam mana? Ambil. Maka sambung lagi, ma ana bi akhizin ma lam umar bihi wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minka qaribun fa in ahbabta an ta'tiyahu fata'rid alaihi ma aradta alayya faf'al fa in qabilahu minka qabiltuhu wa in raddahu alayka radattuhu qala fa inni fa'il. Maka bila jadi macam tu, jadi yang ambil zakat tadi dengan sifat amanah dia, apa dia? Kata Ubay bin Ka'ab, aku tak akan ambil apa yang tidak diperintahkan kepada aku. Ini ambil zakat yang sangat-sangat amanah lah. Tak boleh. Ada kadang-kadang orang, ini bayar nilai kan, ini zakat saya 3,000, zakat awak 2,700 je, 300 ni ambil lah. Kalau ambil zakat yang mana? Mana boleh. Awak mesti bayar ikut nilai yang telah ditetapkan, dan saya hanya akan keluarkan resip ikut apa yang sepatutnya dikira saja. Lebih ni saya tak boleh ambil. Boleh macam tu. Harap-harapnya ambil zakat sifatnya sebegitulah. Sesiapa saja yang dilantik, mudah-mudahan begitu. Apa kata dia? Apa kata Ubay bin Ka'ab? Dan Rasulullah ada tak jauh dari sini. Kalau engkau nak, pergilah bertemu dengan baginda dan sebutkanlah kepadanya apa yang telah engkau sebutkan kepada aku. Kalau Rasulullah terima, aku akan terima, dan kalau Nabi tolak, tentu aku juga akan tolak. Maka kata lelaki tadi, baik,
Lalu kami pergi bersama-sama dan membawa unta yang dikemukakannya kepada aku. Fa kharaja ma'i wa kharaja bin naqati allati arada alayya hatta qadimna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun keluar sekali bawa unta yang dia suggest tadi tu. Fa qala lahu ya nabi Allah atani rasuluka liya'khudha minni sadaqata mali waimullah ma qama fi mali Rasulullah wala rasuluhu qattu qablahu fajama'tu lahu mali faza'ama anna mali fihi ibnata makhadin wa zaka mala labanun fihi wala zahrun wa qad aradtu alaihi naqatan fatiyatan azimatan liya'khuzaha fa aba alayya wa hiya dhi. Maka lelaki tadi tu pun cerita baliklah apa yang berlaku di antara mereka tadi tu. Ringkas ceritanya dia kata apa? Ya Rasulullah, utusan kau ni iaitu Ubay datang kepada aku demi Allah. Sebelum ini baik Rasulullah maupun utusannya belum pernah mengambil zakat dari harta aku. Boleh jadi sebelum ni tak ada lagi perintah bayar zakat ataupun dia belum lagi layak membayar zakat. Maka ini kali pertama dia nak bayar zakat. Lalu bila aku kumpulkan binatang ternakan, kata dia kewajipan aku hanyalah bintu makhad. Tapi bintu makhad ni tak ada susu dan belum boleh tunggang. Takkan aku nak bagi orang binatang macam ni? Bagi dia tak layak lah. Aku kemukakan kepadanya supaya ambil unta yang lebih besar, tapi dia tak nak terima. Dan inilah unta muda dan besar yang aku bawa kepada engkau ya Rasulullah, ambillah. Maka Rasulullah pun menjawab, mana tadi? Qad ji'tuka biha ya Rasulullah khuzha. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakal ladhi alayka fa in tatawwa'ta bi khairin ajarakallahu fihi wa qabilnahu minka. Qala fa hiya zi ya Rasulullah qad ji'tuka biha fa khuzha. Qala fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabdhiha wa da'a fi malihi bil barakah. Maka ringkas cerita, Rasulullah pun menyebutkan kepada lelaki tadi kewajipan kau hanya yang telah disebutkan oleh Ubay tadi, oleh utusan tadi ataupun amil zakat tadi. Tetapi kalau engkau ingin membuat kebaikan secara sukarela, nescaya Allah akan beri pahala kepada engkau kerananya dan kami terima. Maka kata lelaki tadi tu, inilah unta ya Rasulullah, telah aku bawa kepada engkau dan terimalah. Lalu Rasulullah terima dan mendoakan keberkatan kepada harta lelaki tadi. Maka ini kita kata antara kisah berkaitan keimanan generasi awal yang sangat-sangat wajar kita contohi daripada aspek bukan setakat mengira akan keuntungan yang diperolehi sahaja, untung banyak cerita. Tetapi apabila berkaitan soal zakat, bayar cukup-cukup bagus, tetapi bagaimana kalau kita bayar lebih? Maka Nabi SAW tidak ada paksaan, bahkan sendiri yang kemukakan kepada para sahabat, engkau bayar banyak ni dah selesai dah, tak ada masalah dah, tapi kalau kau nak bayar lebih, mudah-mudahan Allah berkati akan harta kita. Dan itulah sikap dan sifat orang beriman dalam urusan harta kita. Kemudian bagaimana pula daripada aspek mengakui kesalahan dan bersedia untuk menerima hukuman. Undang-undang telah menentukan hukuman bagi setiap orang yang mengerjakan kesalahan. Sama ada kita kata undang-undang, peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan kita daripada macam-macam aspek lah, polisnya, majlisnya, semua ada peraturan. Tapi apa yang berlaku? Dalam banyak kejadian ramai orang yang langgar peraturan dan berusaha supaya bebas dari hukuman dengan macam-macam tipu muslihat. Ada yang lari, ada yang buat macam-macam lah. Kerana apa? Semata-mata tak nak dikenakan hukuman. Buat salah, buat, tetapi elak. Langgar orang, tapi bila bicara terlepas, padahal memang dia langgar. Hanya semata-mata dia boleh bayar peguam yang reti backup dia, maka lepas dia.
Kes yang terbaru di highway Suka kan. Nak sebut suk macam pelik kan, kita sebut Suka lah. Itu laluan harian kita tu. Daripada Ceras nak ke Gombak pergi kerja kan, tiba-tiba dengar kes tu takut juga kan. Cuma tadilah berita yang kita kata wajar dipuji lah, walaupun benda tersebut berat lah kerana melibatkan kematian, tapi sikap pemilik motosikal yang lalu patah balik wrong way tu, kita pun pelik juga, macam mana boleh naik atas balik tu, nak pergi mana? Maka dah mengaku dah dan serah diri dah di IPD Kajang tengah hari tadi, tengah petang tadilah. Maka kita kata ialah benda tu dah berlaku dan dia sendiri pun dengan sifat kita panggil keimanan dia, kita yakin ini mesti orang Islam ni, kesalahan itu benda dah berlaku, maka mengaku dan sedia dihukum adalah juga sifat yang terpuji. Sebagaimana yang kita akan kongsikan beberapa contoh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang bila mereka buat salah mereka serah diri, walhal boleh sahaja mereka bertaubat dan mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kesalahan-kesalahan yang tak melibatkan orang lain lah. Tapi kesalahan yang melibatkan orang lain, kot mana pun mereka serah diri. Antara yang disebutkan bagaimana sikap mulia para sahabat adalah seorang lelaki yang bernama Ma'is bin Malik. Dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan kepada baginda, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan dipanggil menganiaya diri sendiri dan telah berbuat zina. Aku harap supaya engkau bersihkan aku, iaitu hukum aku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang ini kita kata kalau hari ini soal siasat lah. Apa kata Nabi? Nabi tanya balik, boleh jadi engkau hanya bersentuhan kulit. Bermaksud Nabi masih lagi cuba bersangka baik dengan niat dan hasrat bahawa boleh jadi tak sampai zina pun. Boleh jadi engkau menciumnya ataupun hanya setakat bertemu peha dengan peha. Bermaksud baginda sallallahu alaihi wasallam cuba menolak tuntutan lelaki itu berkali-kali kerana kita semua tahu hukuman hudud ini ada satu je keraguan, kira tak jatuh hukuman. Bermaksud memang itu yang perlu ada dalam orang yang memiliki kuasa lah. Kalau boleh lepas sampailah memang terbukti bersalah, barulah kenakan hukuman. Tetapi akhirnya Ma'is bin Malik tetap berkeras, dan dalam riwayat yang lain sampai tahap explain apa maksud zina tersebut, iaitu memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan lah. Akhirnya barulah dijalankan hukuman rejam, dan hukuman tersebut diterimanya dengan sabar dan ikhlas, mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kata sifat yang sangat-sangat dimuliakan. Apa dia? Bila buat salah mengaku salah. Malang hari ini ramai orang yang kita pun tak pasti, kerana orang Islam kok mana pun dengan sifat keimanan tersebut, kerana kita ni orang yang semayang, kalau memang salah kita ngakulah walaupun berat. Jadi kita pujilah lelaki yang lalu kesalahan tu memang kita kata nak buat macam mana bahagian masing-masing, tapi mengaku dan sedia dikenakan hukuman. Boleh jadi dia pun ada anak isteri juga, tapi orang yang jadi mangsa tu pun ada tanggungan juga. Jadi kita kata mudah-mudahan kedua-duanya dirahmati oleh Allah. Orang yang buat salah, bila mengaku salah, boleh jadi orang hina dia. Tapi kita kena ingat, adalah riwayat yang menyebutkan ketika mana Ma'is ataupun seorang lagi Al-Ghamidiyah dikenakan hukuman rejam, adalah dalam kalangan sahabat yang waktu buat hukuman rejam ni dia panggil bahasanya menghina lah, mengeluarkan kata-kata yang kesat. Maka Nabi marah, kerana orang yang bila dah buat salah
dia bertaubat sampai tahap dia bersedia dikenakan hukuman, orang ini sangat-sangat bersih. Jadi tak selayaknya kita mengeluarkan kata-kata cacian kepada dia. Ada satu riwayat, seorang lelaki, ada seorang lelaki zaman Nabi ni dia minum arak. Ada waktu tu dah ada pengharaman arak, maka bila ditangkap, maka dikenakan sebat. Sebat hukum wuduk ni macam mana? Bukannya sebat yang menyakitkan. Ada sahabat dalam riwayat sebut, ada yang guna tangan je, ada yang guna selipar, ada yang guna kain. Sakit tak watan guna selipar? Sakit tak? Sakit? Main nak try? Siapa yang tak kata tak sakit tu, memang kita nak try tengok sakit tak. Sepak ramai-ramai pakai selipar kan. Memang sakit, tetapi kesakitan dengan malu, mana lagi tu? Malu. Kerana apa? Kita dihukum dengan benda yang tak terlalu menyakitkan dan dihukum depan orang ramai dengan tujuan supaya apa? Kita insaf. Malu yang menginsafkan. Tapi hari ni banyak kita suka malukan orang, dan kebanyakan malu tersebut adalah malu yang tidak menginsafkan, menyebabkan lagi jadi polemik yang tak berkesudahan. Jadi kena beza. Bila kita nak malukan orang, syarat dia mesti dia mengaku tu salah dia dengan penuh keinsafan, maka dia tak akan kisah. Tapi yang berlaku hari ni, dia tak willing lagi dan dia tak mengaku pun tu salah dia, akhirnya memang tak akan selesai masalah, jadi dendam lah. Jadi dendam. Cumanya bila ada sahabat yang pukul tu, ada seorang tu maki dia. Lebih kurang kita kata celaka kaki minum arak. Nabi marah sahabat yang cela tadi tu. Jangan cela orang yang telah bertaubat daripada melakukan kesalahan. Tak selayaknya. Macam kita hari ni lah, bila orang buat salah dan dia pun dah minta maaf, apa sikap kita? Jangan maki orang yang dah minta maaf ni. Tapi kita lagi syok. Orang tu buat salah, kita dah maki hama dah, dia minta maaf, double maki lagi. Jadi kita kata budaya ni budaya yang sangat-sangat tak baik. Kerana kita kena ingat, dengan zaman era terbuka ni, setiap kita ni berpotensi untuk buat salah bila-bila masa saja. Jadi bila orang lain buat salah, kita kena kontrol emosi kita. Supaya apa? Bila time kita buat salah, orang pun tak kata kita lebih-lebih. Dan kerana kita tahu kita ni takkan dapat lepas lari daripada buat kesalahan. Tetapi bila orang lain buat salah, kita bantai macam dia tak ada peluang untuk dia bertaubat. Ini bukan ajaran Islam. Islam tak ajar macam ni. Dan Nabi sendiri menghalang untuk kita maki hamun orang semahu-mahunya, seakan-akan tidak ada hari esok bagi dia dan tidak ada hari esok bagi kita. Sebab itu dalam kisah yang masyhur di dalam Quran, ada satu ayat yang turun kepada seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah ibni Abdul Munzir, ataupun ada yang kata nama dia Rifa'ah ibni Abdul Munzir. Kesalahan dia kategori kesalahan yang berat. Kerana apa? Memandai-mandai dan tak ikut cakap Nabi dalam peperangan. Tak ikut cakap Nabi dalam perang ni berat. Iaitu ketika mana peperangan Bani Quraizah. Peperangan Bani Quraizah adalah peperangan yang berlaku selepas perang Ahzab. Perang Ahzab, habis perang Ahzab, Nabi sambung perang Bani Quraizah. Kerana apa? Kerana Bani Quraizah antara kabilah yang mengkhianati Nabi dalam perang Ahzab. Sepatutnya mereka sama-sama pertahankan Madinah daripada diserang, tetapi sanggup mereka berkomplot dengan pasukan Ahzab untuk lawan Nabi, ataupun kita kata lawan tanah air sendirilah. Lawan dengan kuasa luar untuk jatuhkan negara sendiri. Beratlah. Maka Nabi SAW diarahkan oleh malaikat Jibril lepas habis perang Ahzab, kena pergi bergerak menuju ke Bani Quraizah, kepung Bani Quraizah. Kesalahan mereka sangat-sangat berat, iaitu mengkhianati negara sendiri. Bila Bani Quraizah dikepung, dalam satu riwayat kata 15 hari, ada yang kata 25 hari. Kalau 15 hari pun dah lama dah. Akhirnya mereka serah diri, tak sanggup dah. Dan itulah perangai Yahudi pun sebenarnya. Masa ramai-ramai pakak dengan orang lain, dia syok lah. Dia rasa dia kuat, tapi bila dia sendiri-sendiri tak berani, dia takut dia. Jadi apa yang berlaku bila mereka serah diri, Nabi buat satu prosedur, iaitu pergi hantar wakil.
Dan Islam je ada benda ni. Kalau ikut kita lah, orang khianat kat kita, kita nak buat apa? Oi, kita dah susun dah. Kalau tak kerak kepala, kalau tak itu ini, kita dah susun dah nak buat kerana apa. Bila orang khianat kat kita, kita akan ada rasa yang sangat-sangat kuat untuk membalas. Tapi ajaran Islam ajar tenang, kita hukum hanya mereka yang layak dihukum saja. Maka hantar wakil dulu. Hantarlah Abu Lubabah ibni Abdul Munzir, supaya apa? Selidik dan dapatkan kenyataan daripada mereka, sama ada memang terbukti mereka bersalah ataupun apa juga permintaan daripada mereka. Dengar. Dan Nabi dah pesan dah, jangan buat apa-apa keputusan. Bermaksud jangan bagi apa-apa jawapan untuk mereka, kecuali pergi dengar, ambil maklumat dan bagi tahu. Semua akan diberikan jawapannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam balik. Simple je arahan tu. Tapi Abu Lubabah mungkin dengan perasaan excitednya, maka Abu Lubabah buat satu perbuatan yang tak selayaknya dibuatlah. Apa dia? Dia hanya buat isyarat dengan tangan dia. Gini. Kira bahasanya apa? Biar mati lah. Oi, tuan-tuan tak boleh, tuan-tuan. Dengan musuh tak boleh buat macam tu. Kerana apa? Dia akan berikan satu sisi pandang yang buruk terhadap orang bukan Islam. Kita ada tanggungjawab untuk berikan imej yang baik kepada orang bukan Islam. Kita ada tanggungjawab tu. Lagi pula wakil Nabi, tiba-tiba buat perangai kan. Kalau kita ni wakil negara buat perangai, habislah imej negara kan, habis. Ini wakil Nabi ni, tiba-tiba tak ikut cakap Nabi, bagi isyarat macam ni, habis. Maka bila Abu Lubabah keluar daripada Bani Quraizah, balik tu dia rasa menyesal sangatlah. Keluar tu baru dia perasan, aku buat tak betul ni. Ini sikap orang beriman apabila mendahului Allah, mendahului Rasul, dia akan rasa macam tak boleh, aku tak boleh. Ini sikap yang kita risaukan semakin luntur dalam diri kita lah. Alah, tak semayang subuh je pun, kan. Alah, kan boleh qada kan. Sikap kita kan beza dengan generasi awal. Bila mereka buat salah, ialah para sahabat tak masum. Tetapi sekali-kali tidak untuk kita menghina mereka, tak. Kesalahan yang mereka buat ni Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran bukan untuk kita hina sahabat, kerana mereka pun tak masum. Tetapi sikap mereka yang menjadikan mereka mulia. Dan Allah Ta'ala ceritakan cerita dalam Quran kerana apa? Mereka segera bertaubat di atas kesalahan mereka. Abu Lubabah balik ke rumah, ambil rantai, bawa pergi masjid, ikat diri dia di tiang masjid dan sebutkan, tidak akan aku buka ikatan ini kecuali turunnya ayat yang mengampunkan dosa aku tadi. Memang beri komitmen yang tinggi. Macam kita, bukan setakat bila kita buat salah, sorry kan aku dah minta maaf. Dia bukan macam tu. Banyak orang macam tu, kan aku dah minta maaf dah. Tak, mesti minta maaf dan mesti buktikan bahawa kita memang sungguh-sungguh minta maaf. Ni dah, aku dah minta maaf, tak nak sudah, dah tak boleh. Mesti buktikan. Macam kita langgar kereta orang lah. Apa maksud kita minta maaf kat dia? Kita sanggup ganti rugi, kita sanggup selesaikanlah apa yang berlaku. Itu maksudnya kita tunjukkan bahawa kesungguhan kita minta maaf tadi tu. Bukannya dah minta maaf dah belah kan, tak boleh. Itu tak ada komitmen langsung. Maka Abu Lubabah beri komitmen tak akan buka ikatan itu selagi mana tak turun ayat. Maka ada ulama yang bila bahas cerita Abu Lubabah ni, bermaksud kita kalau buat salah boleh kita kenakan hukuman kepada diri kita. Letaklah hukuman. Semayang subuh lambat, bayarlah RM1.50 kan. Esok lambat lagi, tambah lagi RM1.6. Maksudnya hukum diri sendiri. Jangan hukum anak aja kan. Anak tak buat, kita denda kan. Kita buat tu, habis bapak buat. Sepatutnya kita denda diri kita juga. Hari ni bapak terlambat, bapak denda diri bapak, supaya anak pun rasa Masya Allah, hebatnya bapak aku. Jadi gitu. Tetapi jangan buat hukuman yang menyakitkan, dan yang kedua yang membebankan, atau apatah lagi yang tidak patuh syariah lah. Lewat sembahyang subuh kerak jaga kelingking, tak payahlah. Bagilah denda yang memberi manfaat kepada orang ramai. Apa dia? Sedekah. Hari ni aku sembahyang subuh lambat, semua hari ni aku belajar roti canai. Okey macam tu lagi baik. Buatlah apa-apa pun tindakan yang memberikan kebaikan kepada diri kita daripada aspek emosi dan juga kepada orang lain.
Buatlah mana-mana yang kita mampu. Cuci tandas masjid ke kan. Tak payah nak upah orang dah. Pasal apa? Masing-masing letakkan masjid. Siapa yang lambat cuci tandas. Selesai masalah kan. Jadi masing-masing kenakan tindakan macam tu. Kerana apa? Itulah nilaian yang jauh lebih berharga daripada kebendaan. Nilaian keimanan itu nilainya adalah apabila kita sendiri merasakan sesuatu hubungan yang sangat erat bila kita buat ketaatan, dan kita akan rasa yang sangat kuat bila kita langgar, bila kita lalai, bila kita mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turunlah ayat yang mengampunkan Abu Lubabah. Ada yang menyebutkan turunnya ayat yang ke 102 surah At-Taubah. Wa akharuna tarafu bizunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Ataupun ada yang kata turun ayat yang ke-27 surah Al-Anfal, yang saya bacakan awal tadilah, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ada yang kata antara dua ayat ni salah satulah. Bermaksud turun ayat bila selepas 6 hari Abu Lubabah ikat diri dia kat tiang masjid. Bukan tiang luar masjid tu, tiang depan masjid. Masjid Nabawi tu, Babu Salam, masjid yang lama lah, masjid yang asal. Ada mimbar, tiang Aisyah, tiang Abu Lubabah, tiang yang ketiga. Dipanggil Al-Ustuwanah atau Batu Abi Lubabah. Tiang yang ketiga di situlah Abu Lubabah ikat diri dia di hadapan orang ramai. Orang semayang memang orang nampak dia. Bahkan dia hanya buka ikatan dia waktu dia semayang, dan juga kalau dia dah lapar sangat, tak larat dah, baru dia buka ikatannya. Kalau tak, dia akan biar aja. Itu kesungguhan para sahabat supaya apa? Diampunkan oleh Allah atas kesalahan yang dia buat. Turun ayat, maka Allah Ta'ala puji Abu Lubabah di atas sikap tersebut, dan sikap tersebut menjadi pedoman kepada kita. Bahkan lepas daripada dia dibebaskan, Abu Lubabah sebutkan kepada Nabi, dengan sebab kesalahan aku tadi itu, aku nak sedekahkan semua harta aku. Semua harta aku ni aku nak sedekahkan supaya Allah ampunkan aku. Tapi apa kata Nabi? Tak payah, 1/3 pun dah memadai. Nabi pun beri penghormatan juga, kerana tahu tak semua sahabat mampu, habis nak makan macam mana. Yang Nabi izinkan Abu Bakar je, tak ada orang boleh tandingi Abu Bakar. Orang lain tak payahlah. Sayyidina Umar sendiri pun kata apa, aku tak mampu nak buat macam tu. Kerana apa? Aku fikir juga anak bini aku nak makan apa. Tapi Abu Bakar, Masya Allah, dan sahabat-sahabat yang lain, Nabi juga berikan saranan yang sama macam kita lah. Tak ada duit, janganlah nak bebankan diri kita dengan duit lagi. Beri komitmen yang lain lah. Lewat subuh istighfar 100 kali, lewat semayang maghrib masing-masing gunakan istighfar. Waktu itulah kita nak istighfar, nak selawat, nak takbir, nak tahmid. Tambahkan lagi kita punya komitmen zikir harian kita. Jadi banyaklah. Kerana apa? Banyak sangat kita punya kesalahan tadi tu. Jadi itu di antara contoh yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Selain daripada kisah Ma'iz tadi itu, ada juga kisah seorang lagi wanita yang bernama Al-Ghamidiyah juga melakukan perzinaan. Tetapi wanita itu bila datang kepada Nabi SAW sebabkan orang perempuan, maka Nabi menolak permintaan dia. Menolak permintaan kenapa? Kerana dia telah mengandung. Maka Nabi kata apa? Pulanglah, baliklah. Nanti datang bila anak tu dah lahir. Sebenarnya Nabi beranggapan dia tak datang dah kot. Maksudnya apa? Dah bertaubatlah kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan. Tak payah datang dah. Tapi bila anak dah lahir, datang kepada Nabi. Bila dah datang anak, Nabi kata apa? Tak payah, pergi besarkan anak 2 tahun. Nanti siapa nak susukan anak ni? Maka Nabi beranggapan tak datang dah kot 2 tahun. Tetapi datang lagi lepas 2 tahun. Dah habis menyusukan 2 tahun, datang lagi kepada Nabi. Maka waktu tu Nabi dah tak ada arah lah. Kerana apa? Nabi lah hakim, Nabi lah yang menentukan hukuman, Nabi lah segala-galanya. Bila orang serah diri, tak ada hujah lah, kena jatuhkan hukuman lah. Nabi usaha untuk dia bertaubat, dan moga-moga Allah Ta'ala ampunkan, mulakanlah kehidupan yang baru. Yang dah lepas tu lepas dah. Sebab tu antara perbahasan juga para ulama bahaskan, kalaulah ada seorang yang terlanjur dan dia dah bertaubat, dia nak kahwin, apakah dia kena bagi tahu kepada pasangan tadi tu? Zaman Sayyidina Umar ada seorang ayah kepada wanita yang anak dia telah terlanjur dan anak dia telah bertaubat pun. Maka bila nak kahwin, dia bagi tanya Sayyidina Umar, macam mana anak aku nak kahwin, perlu tak bagi tahu kepada pasangan dia? Sayyidina Umar marah.
Kenapa kau nak bagi tahu? Kenapa nak kena cerita aib dia yang lepas? Dah kahwin, benda yang lepas, moga-moga Allah ampunkan, selesai masalah. Jadi ini kadang-kadang benda macam ni ada sebahagian daripada kita mungkin dengan sifat kejujuran tu nak bagi tahu, tapi sebenarnya bila terlalu jujur macam tu, dia bukan memperelok, bahkan boleh jadi merosak. Cuma kena pandai simpan lah. Kerana apa? Kena pandai simpan bukan maksud bukan sembunyikan, tetapi bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya cerita yang lepas tu kita dengan Allah Taala sahaja yang tahu, yang kita buka buku yang tahu. Baik, ini di antara beberapa perkara yang disebutkan di dalam karya Dr. Yusuf Qaradawi sebagai peringatan kita bersama. Tepuk dada, tanyalah iman. Bagaimanakah kita apabila kita melakukan ketaatan, apakah akan ada rasa kelapangan, dan apabila kita melakukan dosa, apakah terzahirnya dalam diri kita perasaan rasa bersalah, rasa menyesal, sehingga membawa kepada sifat kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sekejap lagi lah, solatlah dulu. Solatlah dulu. Ya, solatlah dulu.